Baik, selamat pagi. Okey, kita sambung pelajaran kita. Sebelum ini kita telah berhenti pada pecahan positif dan pecahan negatif. Okey. Baik, hari ini kita sambung 1.4 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey. Sebelum itu kita kena tahu apa maksud perpuluhan. Okey. Bila dikatakan dengan perpuluhan, ia bermaksud nombor yang ada titik ataupun yang ada point. Contohnya 2.1. Okey, so ada titik sini kan, 2.1. So 2.1 ni nombor perpuluhan. Okey. Contoh lagi 3.74. Tengok ada perpuluhan. Okey, selepas ini ada perpuluhan. Ada titik. Bila ada titik maksudnya ia adalah nombor perpuluhan. Okey. Contoh lagi 5.38 contoh. So ada point sini nombor perpuluhan. So tiga-tiga ini nombor perpuluhan positif. Sebab apa dia nombor perpuluhan positif? Sebab dia tidak ada simbol di depan sini. Okey. Bila dia tak ada simbol di depan sini, kita anggap dia sebagai positif. Macam mana dengan negatif? Negatif bila dia ada simbol di depan. Contoh negatif 3.9. Ini perpuluhan negatif. Contoh lain negatif 24.43. Contoh. Ini perpuluhan negatif. Okey. So kita kena kenal apa itu perpuluhan. Okey, perpuluhan positif atau perpuluhan negatif. Baik. Standard pembelajaran hari ini ialah macam mana kita nak wakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor. Okey. So ingat lagi garis nombor. Okey, garis nombor, satu garis melintang. Okey. Di tengah-tengahnya ada kosong contoh. Okey. Kalau sebelum ini kita buat integer, selepas kosong 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey. Untuk di sebelah kosong, di sebelah kiri kosong, dia adalah nombor-nombor integer negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Okey. Ini nombor-nombor negatif. Okey. Hari ini kita masuk perpuluhan. Okey. Saya padam ini dulu. Okey. Baik. Wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. Okey, bila dia bagi sini, okey, ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 nombor perpuluhan. Okey, so kita kena kenal yang mana positif, yang mana negatif. Yang positif ialah 0.7. Ini perpuluhan positif. Negatif 0.5, ini termasuk dalam kumpulan perpuluhan negatif. Negatif 0.5. Negatif 0.8 dalam kumpulan negatif. Okey. 0.2 dalam kumpulan positif. Negatif 1.3 dalam kumpulan negatif. Okey. Baik. Dalam garis nombor untuk perpuluhan, okey, katakan ni kosong. Okey. 0.7 dengan 0.2 kita kena bandingkan. Banding bermaksud kita kena nilaikan yang mana satu lebih besar dan yang mana satu lebih kecil. 0.7 dengan 0.2 bila kita bandingkan dua-dua nombor perpuluhan ini, so 0.7 lebih besar dari 0.2. Bermaksud 0.7 ini mesti berada di sebelah kanan 0.2. Maksudnya yang kita akan jumpa dulu ialah 0.2 sini. Okey. Maksud sini 0, sini 0.1, lepas 0.1, 0.2, lepas 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. So
0.7 mesti berada di sebelah kanan 0.2 sebab 0.7 lebih besar. Okey. So maksudnya nombor-nombor yang berarah ke kanan dia lebih besar dari sebelah kiri. Okey. Ini untuk nombor-nombor perpuluhan positif sebab dia berada di sebelah kanan sifar. Ni sifar. Okey. Di sebelah kiri sifar negatif. Ni ada 3 nombor di sini. Okey. So kita kena susun nilai yang besar mesti berada dekat dengan sifar. Nilai yang kecil akan berada jauh daripada sifar. Okey. Ini kena hati-hati sebab ini melibatkan perpuluhan negatif. Okey. Baik. Negatif 0.5, negatif 0.8, negatif 1.3. Okey. Bila negatif, dia terbalik dengan positif. Okey. Apa maksud saya? Okey, maksud saya ni ialah macam ni. Tengok Katakan 0.5 ni positif. Katakan 0.8 ini positif. Okey. Dia asal dia negatif kan. Okay. Katakan saya tukar dia semua ini jadi positif. Negatif 1.3 saya tukar jadi positif. Okey. Bila kita tengok dia dalam keadaan positif, yang ini lebih besar. Okey. Yang ini lebih besar. Ini nombor 1. Kemudian kedua yang terbesar 0.8. Ini nombor 2. Kemudian yang paling kecil di sini adalah 0.5. Okey. So tertib dia kalau untuk positif, inilah yang berada lebih dekat dengan sifar. Okey. Okey. Baik. Okey. Kalau bila dia jadi negatif, dia akan terbalik. Yang ini bukan lagi besar. Ini adalah yang paling kecil. Okey. Yang paling besar ini yang ini. Okey. So ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3. Dia terbalik dengan positif. Okey. So apa maksud 1, 2, 3 ini? Maksudnya 0.5 ini dia mesti berada dekat dengan sifar di sini. Negatif 0.5. Kemudian kita akan jumpa negatif 0.8. Kemudian di sebelah kiri sekali negatif 1.3. Okey. Kenapa negatif 0.5? Okey, sebab selepas sifar ke kiri di sini ialah negatif 0.1. Bila gerak lagi sini negatif 0.2. Bergerak lagi sini negatif 0.3. Bergerak lagi sini negatif 0.4. Bergerak lagi satu negatif 0.5. Kita akan jumpa negatif 0.5 dulu. Kemudian negatif 0.6, negatif 0.7, baru jumpa negatif 0.8. Okey, bergerak lagi negatif 0.9, negatif 1.0. Okey, bukan negatif 0.1 okey. Lepas 0.8, negatif 0.9, negatif 1.0. Kemudian sini negatif 1.1, sini negatif 1.2. Last kali jumpa negatif 1.3. Okey. Baik. Kita pergi yang seterusnya. Okey, contoh 13. Tadi kita dah buat macam mana kita nak letak nombor perpuluhan negatif dan nombor perpuluhan positif pada garis nombor. Okey, bila kita dah kenal yang mana satu besar, yang mana satu kecil, sekarang kita nak banding dan susun pula. Okey, susun macam mana? Dia ada 2 jenis. Satu ialah kita susun tertib menaik, satu lagi kita susun tertib menurun. Sama macam kita buat sebelum ini. Okey, kalau menaik maksudnya kita susun dari kecil ke besar. Kalau tertib menurun kita susun dari besar ke kecil. Okey. So di sini
Negatif 1.6, ini negatif. Okey. Negatif 1.6. 0.5 ini perpuluhan positif. Negatif 0.3 perpuluhan negatif. 1.4 perpuluhan positif. Negatif 0.7 dalam kumpulan negatif. Okey, so negatif ada 3 perpuluhan, kumpulan positif ada 2. Okey. Sekarang kita tak susun, kita nak ikut tertib. Okey, kalau soalan ni dia kata menurun. Maksud menurun, kita susun dari yang besar hingga ke kecil. Okey, tengok yang besar mesti tengok positif. Okey, 0.5 dengan 1.4, so yang lebih besar ialah 1.4. Tulis 1.4, kemudian 0.5. Okey, untuk positif sudah selesai. Sekarang kita tengok perpuluhan negatif. Di sini nilai yang paling kecil ialah yang ini. Okey, negatif 1.6. Okey, so ini nanti akan berada di hujung sekali. Okey, antara negatif 0.3 dengan negatif 0.7, siapa yang lebih besar? Yang ini lebih besar. Negatif 0.3, so letak sini. Negatif 0.3. Okey, kemudian dia semakin mengecil. Negatif 0.7, paling kecil negatif 1.6. Ini dalam tertib menurun. Okey, kalau dia kata tertib menaik, macam mana nak susun tertib menaik? Kita ambil balik jawapan ini, cuma kita terbalikkan. Okey, so kita susun dari kecil, makin lama makin besar, dan terakhir yang paling besar ialah 1.4. Ini tertib naik. Okey. Baik, itu cara kita susun. Okey. Next, bagaimanakah anda membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif? Okey. Ini operasi. Okey, kita tengok dulu contoh A ni. 3.5 tolak, ada kurungan sini, negatif 6.5 darab 0.2. Okey. Jangan lupa kita dah belajar sebelum ini bod mas. Bod ini B ni ialah kurungan, bracket. Okey. D divide M multiply X tambah addition S subtraction. Okey. Ada kurungan sini. Okey. Jadi kita kena lepaskan dulu kurungan ini. 3.5 negatif, bila kurungan ni bermaksud darab. Okey. Negatif darab dengan negatif akan jadi positif. 6.5 darab 0.2. Okey, sampai sini. Okey, saya tukar color untuk ink ini. Okey. Sini operasi tambah, sini operasi darab. Dalam bokmas kita utamakan dari atas hingga ke bawah. Okey. So, yang paling atas sekali ialah darab. Okey, buat darab dulu sebelum buat tambah. Okey, jadi maksudnya di sini kita buat yang ini dulu. Jangan buat 3.5 tambah 65, salah. Okey, tambah kita buat yang terakhir. Okey, jadi apa yang perlu dibuat di depan sini, salin balik saja, salin semula. Okey, yang ini kita kena selesaikan. 6.5 darab 0.2.
Okey. 6.5 darab 2. Okey, kalau kata kamu tak ada sekejap raba eraser. Okey. Okey. Katakan kamu tak bawa calculator. Okey. Macam mana kita nak darab 6.5 dengan 0.2? Okey. Ambil 65 ni sebagai nombor bulat biasa, 65. 0.2 anggap dia sebagai 2. Okey. 5 darab 2, 10. 6 darab 2, 12. Tambah 1, 13. Okey. Kemudian kita tengok sini. Tadi yang asal ada satu tempat perpuluhan. Kan? Okey. Ada satu tempat perpuluhan. Sorry. Okey. Di sini ada perpuluhan. Sini pun ada satu lagi. So total ada 2 tempat perpuluhan. So gerakkan 2 kali. 1, 2. Jadi jawapan dia 1.3. Okey. 1.3. Itu cara dia kalau tak guna kalkulator. Okey. Baik. 3.5 tambah 1.3. Ini macam biasalah. Sekolah rendah ada belajar ni. Pastikan tempat perpuluhan dia sama. Selari. Okey. 5 tambah 3, 8. Perpuluhan. 3 tambah 1, 4. Ni 4.8. Okey. Baik. Tengok soalan B. Okey. 7.23 tambah 2.77 kurungan bahagi negatif 0.8. Okey. So sini ada 2 kurungan. Okey, kurungan pertama, yang ini kurungan kedua. Di sini tengah-tengah ada operasi bahagi. Baik. Apa-apa pun kita buat dalam kurungan dulu. Okey. Walaupun kurungan dalam kurungan ini ada operasi tambah, tapi dia tetap utama. Dia kurungan, bracket. Okey. So kita selesaikan dalam ini dulu. 7.23 tambah 2.77. 7 tambah 3, 10. 7 tambah 2, okey, ni naik 1. 7 tambah 2, 9 tambah 1, 10. Naik 1. 7 tambah 2, 9 tambah 1, 10. Jadi 10.00 bermaksud, kosong ni tak kira lah belakang. Jadi maksudnya 10 lah. Okey, so ini hasil jawapan dia 10 bahagi dengan negatif 0.8. Okey. Okey, macam mana nak bahagi kalau tanpa kalkulator? Okey. 10 bahagi negatif 0.8. Okey. Kita tahu yang ini positif. Bila positif bahagi dengan negatif, jawapan dia akan jadi negatif. Positif bahagi negatif, jawapan dia negatif. Okey, selesai bab simbol. Sekarang kita tengok angka. 10 bahagi 0.8. 10 bahagi 0.8. Okey. Cara dia senang saja. Okey, bila bawah sini ada perpuluhan, kita gerakkan dia satu ke kanan. Untuk apa? Untuk jadikan dia jadi nombor biasa 8. Bila kita gerak ke kanan 1, di sini pun akan bergerak ke kanan 1. Dia asal dia yang ini tadi kan, 10.00. Okey, kita gerakkan dia 1, dia akan jadi 100. Okey, 100 bahagi 8. 100 bahagi 8 darab 1, 8 baki 2 turun 0. 8 darab 2, 16 baki 4 turun 0 lagi. Ada perpuluhan di sini. Okey.
selalu terlepas. Okey. 8 darab 5, 40. So, jawapan dia negatif 12.5. Okey, ikut soalan. Kalau soalan suruh tinggalkan dalam perpuluhan, inilah jawapan dia. Kalau suruh tinggal dalam pecahan, inilah jawapan dia. Sama je. Okey. Okey. So, saya berhenti setakat ini sahaja. Okey, nanti saya akan bagi sedikit latihan. Okey, untuk pengukuhan. Sekian, terima kasih.